Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sekalian, kita mulakan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Kita masih lagi kitab yang pertama yang kita buka ialah panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit, di mana buka surat kita ambil 41 kita ulang sedikitlah. Iaitu berbaluk sebahagian kepala sahaja. Jadi bila berwuduk yang pertama macam biasalah, rukun wuduk yang pertama basuh muka berserta dengan niat wuduk, dan seterusnya kedua tangan hingga ke siku. Bis sapu air pada bahagian kepala yang tidak berbaluk, dan sebaiknya disapu juga di atas pembaluk jika tidak mendatangkan mudarat. Maknanya sebab kita dalam bahasa kita basuh muka ni iaitu menyapu kepala tak? Menyapu kepala memadai dengan beberapa orat rambut saja. Walaupun begitu seabdalnya sebahagian kepala. Jadi kalaulah kepala berbaluk itu tidak ada masalah lah untuk bahagian menyapu kepala ni. Sebab tentulah ada tempat tidak berbaluk. Walaupun begitu dia kata sebaiknya disapu juga di atas pembaluk jika tidak mendatangkan mudarat. Pada zahirnya lah kalau sapu tu pendek kata tidak mendatangkan mudarat lah. Walaupun begitu dibawa datang ayat ini. Dibawa datang ayat ini di atas pembaluk jika tidak mendatangkan mudarat. Basuh kedua kaki hingga ke buku lali. Jadi solat yang dilakukan tidak perlu diulang. Dan nampaknya lah pada keseluruhan lah. Maknanya bila solat dengan berwuduk, sekalipun wuduk itu tidak ada tempat yang tidak boleh dikenai air, tetapi memadai dengan disapu, ataupun solat itu bertayamu. Bila berwuduk ataupun bertayamu, maka solatnya tidak perlu diulang. Yang perlu diulang hanyalah solat menghormati waktu. Tidak dapat mengambil wuduk dan tidak dapat bertayamu. Kalau nampak di sini maksudnya lebih khususlah kepada kita yang sakit terlantar di hospital. Tak, pada hari itu tidak ada yang datang melawat pada waktu lawatan, sedangkan zuhur telah masuk waktunya. Maka di sini terpaksalah nak ambil wuduk pun tak dapat, tak dapat bangun pada katil. Dan yang datang untuk membantu pun belum datang pada waktu lawatan tengah hari. Dan kita pun tidak ada membekal peralatan untuk bertayamu. Sedangkan sembahyang mesti didirikan. Tak, mesti didirikan selagi akal kita berfungsi. Maka dirikanlah sembahyang menghormati waktu. Jadi hak menghormati waktu ini saja yang tidak berwuduk ataupun tidak bertayamu, yang perlu diulang kembali apabila sembuh nanti. Seterusnya berbaluk keseluruhan kepala. Basuh muka berserta niat wuduk dan kedua tangan hingga ke siku. Oleh kerana kepala semuanya berbaluk.
Jadi caranya ialah sapu air di atas pembalut kepala. Jika mendatangkan madarat tidak perlu disapu. Jika ni cadangan sajalah, biasanya pada galik yang kita tebak untuk sapu tu dak dah dapat air tu nak meresap turun sampai ke masuk ke tempat luka tak. Tapi seandainya fiqh ni dia buat apa? Jika mendatangkan mudarat tak perlu sapu. Sebab ada musyaqqah. Si basuh kedua kaki hingga ke buku lali. Dan habislah wuduk. Salat yang dilakukan tidak perlu diulang. Ya. Ya. Kepala. Masa tidak uzur ke masa macam mana? Masa berbalut lah. Dia nak sapu ni bahagian kepala. Kepala taklah boleh lah, maknanya hak atas lagi boleh. Tak, dia kepala ni sekurang-kurangnya tepat tumbuh rambut ni paling bawah sekali lah. Gitu. Jadi atas ni sampai ke belakang tak ada masalah lah. Dia dah takut sapu sini hujung apa dah. Kemudiannya berbalut sebahagian kaki. Ini banyak berlakulah dalam keadaan sekarang. Kemalangan-kemalangan. Tak kena kita pun anak cucu. Yang pertama, untuk mengambil wuduk, basuh muka berserta niat wuduk dan kedua tangan, kemudian sapu kepala. Basuh bahagian kaki yang boleh dikenakan air hingga ke buku lali. Basuh kaki kan ambil wuduk, basuh daripada hujung jari sampai kepada buku lali lah. Kemudian sapu air di atas pembalut. Jika mendatangkan mudarat tidak perlu disapu. Dah kaki anggota yang penghabisan untuk wuduk, kemudian disolatlah. Solat yang dilakukan tidak perlu diulang juga. Itulah makna pada kita nampak boleh buat kesimpulannya, kalau berwuduk sekalipun tidak membasuh, tapi disapu saja tempat yang tidak berbalut ataupun bertayamu, maka bila solat itu lakukan dalam keadaan ada berwuduk dan bertayamu, solatnya tidak perlu diulang. Kemudian hari ini pesakit yang sentiasa berhadas. Masuk pelajaran hari ini, pesakit yang sentiasa berhadas. Pesakit yang menghadapi penyakit salas, iaitu keluar air kecil, bagi lelaki, air kecil sentiasa keluarlah, ataupun darah istihadah bagi perempuan, darah istihadah. Air kencing ni bagi lelaki dan perempuan lah. Kalau ada penyakit, pesakit yang menghadapi penyakit salas, iaitu keluar air kecil. Ini berlaku kepada lelaki dan perempuan. Dan darah istihadah berterusan, itu bagi perempuan saja. Atau yang seumpamanya lah, atau yang seumpamanya. Umpamanya, apa dia yang seumpamanya yang boleh membatalkan wuduk? Ketuk tak? Kecilnya. Begok ataupun ketuk. Tak. Boleh memilih. Jadi kalau berlakulah
penyakit seperti ini, iaitu air kecil yang berterusan ataupun darah istihadah, atau yang seumpamanya lah, seperti sentiasa berterketuk, lepas ketuk, lepas ketuk. Jadi tak dam pun nak habis sembahyang sekali sembahyang tu terketuk semua. Boleh memilih caranya, boleh memilih melakukan salah satu daripada berikut. Boleh memilih salah satu daripada berikut. Satu, solat fardu pada setiap waktu. Menurut mazhab Syafi'i, iaitu untuk solat fardu ni. Bagaimana? Sucikan diri daripada najis, atau bersih dulu. Bersihkan diri dulu daripada najis, dan gunakan lampin atau seumpamanya pada tempat keluar najis. Gunakan lampin atau seumpamanya pada tempat keluar najis. Artinya maknanya air kecil, ni hak tubik sikit lah, ni dah hak tubik sikit, ataupun darah istihadah. Jadi caranya, sucikan diri dulu daripada najis, basuh dulu, basuh kemaluan dulu sama daripada air kecil ataupun daripada darah istihadah. Kemudian pakai lampin. Selepas bersih itu pakai lampin atau seumpamanya lah, pada tempat keluar najis. Pakai lampin atau seumpamanya. Seumpamanya apa dia, kalau air kecil pakai paper bag lah. Pakai plastik lah. Pada tempat keluar najis. Okey, setelah disucikan diri daripada hadas, setelah itu sucikan diri daripada hadas. Setelah kita bersih dah, kita pakai pampers dah, pakai lapin dah, ataupun pakai plastik bag dah, itu maksudnya setelah kita pun mengambil wuduk lah. B itu maksudnya setelah itu sucikan diri pada hadas, artinya ambil wuduk lah. Kedua-duanya mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Kedua-duanya nak membersihkan diri mesti masuk waktu dulu. Nak membersihkan diri itu mesti masuk waktu dulu. Barulah mengambil wuduk. Setelah ambil wuduk, segera, tak boleh main-main, segera tunaikan solat. Jadi bagaimana hukum solat itu? Solat adalah sah dan tidak perlu diulang, walaupun najis tetap keluar ketika sedang berwuduk dan solat. Walaupun najis tak keluar ketika sedang berwuduk, artinya setelah kita pakai pampers lah. Abang ambil wuduk kan. Maknanya darah sentiasa keluar lah. Kalau istihadah, kalau air kecil pun maknanya. Hukumnya satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja. Dan seberapa banyak ibadat sunat yang lain. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Iaitu bagi yang berpenyakit kecil yang berterusan ataupun perempuan istihadah, cara untuk berwuduk mesti bersih dahulu. Mesti bersih dahulu kemaluan, tempat mengalirnya najis itu yang tidak henti. Kemudian, tapi nak bersih ni mestilah masuk waktu dahulu. Masuk waktu dahulu. Seperti tayamum jugalah mazhab Syafi'i ini.
mesti masuk waktu dahulu barulah bertayamum. Jadi mestilah masuk masuk waktu dahulu. Kemudian setelah kita bersih, maka terus mengambil wuduk. Sekalipun semasa setelah kita pakai itu memanglah kalau istihadah dia terus keluar. Kalau kencing pun dia terus mengalir, tetapi hal itu tidak diambil kira dah. Terus sajalah mengambil wuduk. Terus saja mengambil wuduk. Habis. Ni kita tengok mazhab lain pula. Bagi mazhab Syafi'i macam itulah, sekali macam tayammum juga. Sekali tayammum satu fardu. Begitulah juga. Mana saya sunat berapa kali sembahyang sunat pun boleh lah. Sembahyang sunat, nak baca Quran apa pun selagi wuduk itu tidak batal. Selagi wuduk itu tidak batal. Sampailah kepada daripada masuk waktu asar, maka habislah. Habislah dia, kenalah pergi bersih lain pula bila sampai waktu asar. Okey, satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu saja dan seberapa banyak ibadat sunat yang lain. Maksudnya solat-solat sunat yang lain, nak baca Quran apa bolehlah dengan wuduk itu. 2, melakukan jamak. Boleh solat jamak. Melakukan jamak iaitu hipun bagi solat-solat yang boleh dijamakkan. Menurut mazhab Hambali dan pandangan pilihan sebahagian ulama mazhab Syafi'i, iaitu boleh dijamakkan. Boleh dijamakkan solat, boleh dihimpunkan bagi mazhab Hambali dan juga sebahagian pandangan pilihan sebahagian ulama mazhab Syafi'i pun. Bagaimana caranya untuk dijamakkan? Sucikan diri daripada najis dan hadas setelah masuk waktu solat. Dengan ini, sucikan diri daripada najis. Itu maksudnya bersih dulu. Bersih dulu. Dan hadas, kemudian ambil wuduk. Maksud dan hadas ini kemudian berwuduklah. Ambil wuduk. Setelah masuk waktu solat. Bila tu? Setelah masuk waktu solat juga. Baru boleh. Baru boleh dibersihkan daripada najis. Kemudian mengambil wuduk. Dan kemudian salat. Bila salah ambil wuduk, salat, terus salat lah. Tak boleh nak main-main lah. Dan kemudian salat. Salat adalah sah dan tidak perlu diulang. Salat adalah sah dan tidak perlu diulang. B. Satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu salat fardu dan beberapa banyak ibadat sunat yang lain selama waktu salat tersebut belum habis. Maksudnya ini hak jamak lah ni. Sembahyang jamak. Jamak ni jamak kerana ada keuzuran. Bukan jamak kerana musafir ni. Jamak kerana keuzuran. Jadi satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu salat fardu. Umpamanya kita jamak zuhur dengan asar. Tak. Ambil wuduk, masuk waktu zuhur ambil wuduk. Kemudian salatlah zuhur dan salatlah asar. Jamak. Jamak takdim. Maka berarti di situ telah dua fardu bukan? Zuhur, salat fardu zuhur dan salat fardu asar. Berartinya telah dua fardu dilakukan tetapi dalam satu wuduk saja. Dan beberapa banyak ibadat sunat lah. Nak tambah sembahyang sunat beberapa kali pun
bolehlah. Cuma hak yang jadi sekatannya solat fardu. Yang lain, selama waktu solat tersebut belum habis, boleh lakukan berapa sembahyang sunat, berapa sembahyang hajat ke apa ke, baca Quran ke, selagi waktu zuhur tak habis. Itu maksudnya. Selama waktu salat tersebut belum habis, iaitu kita ambil tadi jamak takdim, maka sembahyang zuhur dan asar, sembahyanglah sunat, beberapa sunat kali pun, sembahyang hajat ke apa, kemudian baca Quran. Bilakah habisnya? Iaitu selagi tak habis waktu zuhur, selagi itulah boleh digunakan. Wuduk kita tadi untuk ibadat sunat. Masuk waktu zuhur. Ya. Waktu lain. Kemudian masuk asar. Tak boleh dah lah. Masuk asar habislah. Itu maksud dia. Satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu salat fardu, iaitu jamak lah ni. Salat zuhur dan salat asar. Dari dua fardu. Dan beberapa banyak ibadat sunat yang lain. Selama mana tu? Selama waktu solat tersebut belum habis. Selama waktu solat atau waktu zuhur itu belum habis. Contohnya, contoh ni, bersuci di dalam waktu zuhur. Boleh ditunaikan solat fardu zuhur dan asar secara jamak, dan solat-solat fardu yang diqada boleh juga. Solat fardu qada boleh juga jika ada. Qada ni jika adalah fardu yang diqada itu boleh. Boleh dicampur ambil dengan satu wuduk itu. Serta ibadat sunat yang lain selama waktu zuhur masih ada. Itu maksudnya. Ya. Dah masuk asar habislah. Dah dia habis di situ. Habis. Jamak tu mana dibolehkan jamak? Dengan wuduk hanya satu ada. Dalam mana zuhur, asar dan beberapa sembahyang sunat. Boleh sembahyang banyak mana pun selagi tak habis waktu zuhur. Selagi tak habis waktu zuhur. Pesakit yang menggunakan urine bag, pakai plastik ni, plastik air kecil, atau stoma bag atau colostomy bag. Jika bagaimana caranya? Jika mampu menyucikan tempat keluar najis dan menukar atau membersihkan beg najis tersebut, hendaklah berbuat demikian sekadar termampulah. Dia kata kalaulah kita ni pakai beg air kecil lah. Jadi caranya kalaulah kita mampu menyuci tempat keluar najis tadi, artinya kita basuh dulu. Kepala zakar kita itu, kalau mampu, dahlah kita basuh dulu, kemudian masuk semula lah tempat keluar najis, dan menukar ataupun membersihkan beg. Kita bersih sama ada kita basuh beg tu pakai balik ataupun kita ambil hak baru. Tapi yang utamanya anggota kita itulah, kemaluan kita itu mesti dibersihkan dahulu. Kemudian menukarlah. Ataupun tak mau tukar beg tadi, kita tuai kecil, basuh kocok-kocok apa, boleh pakai balik. Hendaklah berbuat demikian sekadar termampu lah, sekadar termampu. Setelah bersih air kecilnya najis pada kemaluan kita, ataupun setelah tukar plastik beg tadi, biasanya orang tukar baru dak.
Dak ambil dah hak tula tu. Tak apalah maknanya. Kalau hak tula pun dengar kocok dulu hak tu. Dia air kecil dalam tu buang tu. Masuk semula. Bila tu saya bersih dah, pakai balik. Kemudian barulah sucikan diri daripada hadas kecil, barulah mengambil wuduk. Sucikan diri daripada hadas kecil artinya terus mengambil wuduk. Ataupun hadas besar. Dan tunaikan solat. Selepas tu sudah ambil wuduk, teruslah tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Sebab tadi betul lah. Cuma dia ambil hak asal. Hukum asal satu, wuduk hanyalah untuk satu fardu. Tak faham. Tetapi oleh kerana musyakah disebabkan uzuran, dibolehkan juga menjamakkan solat. Dibolehkan juga menjamakkan solat. Jadi takkanlah nak, tentulah maknanya walaupun dua solat zuhur dan asar, tapi memadai dengan wuduk sekali sajalah. Jadi itu. Jadi maknanya dia begitu. Taklah kata jamak sudah sembahyang zuhur pergi ambil padu wuduk pula baru sembahyang asar, taklah. Manakan bila kata jamak dia tak boleh nak senggang lama, kan tak? Hukumnya asal dan tidak boleh pun disenggang oleh perbuatan-perbuatan yang lain. Kerana itulah maknanya. Boleh dijamakkan dan wuduk memadai dengan sekali wuduk. Umpamanya jamak zuhur dengan asar, memadailah wuduk tadi untuk solat zuhur. Kemudian diikuti oleh solat asar hanyalah dengan satu wuduk sahaja. Ada uzur lah ni. Sebab uzur lah ni. Sebabnya kita sembahyang jamak tu kan tak? Walau jamak ada uzur ada apakah, mesti mualak kan? Mesti mualak. Tak boleh nak disenggangkan oleh perkara-perkara yang lain kecuali iqamah saja. Tak? Musafir. Musafir tu tidak ada kaitan kes ni. Kes kerana darurah disebab keuzuran. Hak musafir tu tak ada lah kata sekali wuduk sekali fardu dak. Cuma kalau dengan tayamu saja kan. Kalau dengan wuduk tu tak apalah. Ini hak untuk kemudahan bagi yang mempunyai kes keuzuran. Dibenarkan juga, dibolehkan juga solat jamak. Jamak antara dua waktu dengan hanya menggunakan satu wuduk sahaja. Uzur lah maknanya kita ni membicarakan tentang uzur lah ni. Jadi begitulah juga maknanya kita ni duduk di hospital. Boleh jamak terus lah. Begitu. Aku ni tak tahu orang mari duduk kat orang je tak. Maknanya masuk waktu bersih. Bersih. Katakanlah duduk di hospital kena pakai plastik air kecing. Kena pakai ni bahagian pakai plastik air kecing ni. Penyakit ataukah para perempuan istihadah. Istihadah tak pakai plastik, dia pakai pampers saja. Tak. Masuk waktu bersih.
bersih. Maknanya kata kita boleh pergi tandas sendirilah ni hak pakai plastik ni. Bersih kemudian tukarlah. Senang. Tukar buah plastik baru balik. Tukar buah plastik ambillah wuduk. Setelah bersih tukar plastik ambil wuduk. Setelah wuduk terus sembahyang. Terus sembahyang. Tapi oleh kerana kita ni uzur. Nak tukar plastik gimari tu susah. Kadang-kadang tak ada pun sahabat pelawak-pelawak yang datang, maka bolehlah kita jamak. Bolehlah kita jamak dengan menggunakan satu wuduk. Satu wuduk untuk dua sembahyang. Kitab baru ceramah. Iyalah. Jadi boleh faham dah ni? Bahagian pakai plastik plastik kecil ni. Dan begitulah juga bagi perempuan. Iaitu istihadah dia dengan pampers, menggunakan pampers. Jadi bila dia nak membersihkan kemaluannya daripada darah istihadah itu setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu. Bila sudah bersih, kemudian pakailah pampers yang baru. Sudah pakai pampers yang baru, terus mengambil wuduk. Tak boleh nak senggang lama. Terus mengambil wuduk dan tidak ada masalah sekalipun tengah ambil darah itu sentiasa keluar. Dan di dalam pampers itu sudah tidak ada masalah lagi. Boleh teruskanlah mengambil wuduk. Dan setelah mengambil wuduk, terus dirikan solat. Seandainya nak jamak, dibenarkan. Boleh jadi. Sebab istihadah ni dia benda tak nampak sakit tak. Anak cucu kita ke mungkin akan berlaku, maka begitulah caranya. Maknanya kalau istihadah mesti bersih dahulu kemaluannya daripada darah. Bila masanya? Setelah masuk waktu. Tak boleh nak sebelum. Setelah masuk waktu, kemudian bersih, kemudian terus mengambil wuduk. Dan darah itu sentiasa keluar di dalam pampers tu, itu tidak menjadi masalah. Terus mengambil wuduk dan solat, terus solat. Ya? Jamak takhir. Kena ambil wuduk lain. Sebab dia hak boleh gu dia. Asal dengan Zohor. Asal dengan Maghrib tak boleh nak jamak. Maghrib dengan Isya dia kena gu. Ya. Maghrib dengan Isya pula nak tamat takhir ke jamak takdim pun kena wuduk lain, kena bersih lain. Bersih dulu, kemudian ambil wuduk, baru berwuduk. Tapi dengan syarat setelah masuk waktu. Dan tak boleh nak main-main, terus solat. Terus solat. Pesakit yang menggunakan urine bag atau stoma bag atau colostomy bag, jika mampu menyucikan tempat keluar najis, tak? Kalau bolehlah pandai cabut kepala getah duduk di kepala zakar tu,
buanglah. Basuh. Basuhlah kepala zakar tu. Yang nak bersihnya, basuhlah. Dan menukarkan, sama ada terus nak tukar pakai plastik beg baru, tapi sebelum pakai hak baru tu kena bersih dulu. Kemaluan tu kena bersih dahulu. Kemudian barulah masuk plastik beg itu. Ataupun nak pakai hak tu dulu. Boleh juga, tapi cabut juga. Basuh juga dulu. Basuh juga dulu, kemudian bersih beg tu nak pakai hak tu dulu daripada najis tersebut. Hendaklah berbuat demikian sekadar termampu. Kemudian lepas pada tu dah sudah bersih kemaluan, daripada najis, daripada air kecing ke, kemudian pakai balik pakai balik urine bag tu, sama ada hak yang baru ataupun hak yang sedia ada yang telah dibersihkan. Kemudian sucikan diri daripada hadas kecil, maksudnya kemudian berwuduklah. Sucikan diri daripada hadas kecil ini artinya berwuduk. Terus berwuduk, sama ada hadas kecil atau hadas besar lah. Dan tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Yang naklah kuncinya solat kita tu perlu diulang atau tidak. Bila telah berwuduk ataupun telah bertayammum, tak perlu lagi diulang. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Okey, kita balik muka surat sebelah lagi. Panduan bersuci daripada hadas besar. Ini biasanya orang perempuan lah. Kalau hak lelaki terletang tuan lelaki tak rasanya dak mari dah ada hadas besar ni. Panduan bersuci daripada hadas besar. Cara bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandilah tak. Hak asalnya, hak asal. Kalau tidak ada apa-apa hal yang musyakkah, saya bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi. Atau bertayammum bagi mengharuskan sembahyang. Ataupun tak ada air, taklah dengan tayammum. Tayammum bagi mengharuskan sembahyang. Lagu mana caranya? Pertama, pesakit yang mampu mandi. Katalah ni puang lah ni, tak mampu mandi. Habis haid, dia kena sembahyang. Tak? Kena sembahyang, boleh mandi. Boleh mandi kepong-kepong tak mandalah. Kelek ke buat pergi bilik air, mandilah. Itu caranya. Mandi. Dan sekiranya lah ni semua bahagian badannya boleh terkena air, hendaklah mandi dengan niat mengangkat hadas besar lah. Macam orang segar jugalah. Cuma kalau orang segar ni, dia ni gitulah maknanya. Ada orang tolong batu pun sikit dalam ni. Kalau pahit hujan tu, batu untuk nak bangun duduk je lah. Nak tolong gosok-gosok perlu juga. Jika tidak mampu mandi kerana kesulitan untuk bergerak, umpamanya tak mampu nak mandi, kesulitan untuk bergerak, hit habis dah. Nak berak, nak air pergi bilik mandi tak boleh, sakit berat sangat ni. Tak boleh nak jalan pun. Hendaklah bertayammum dah lah. Nak bawa ke bilik air tak boleh, sebab tak boleh nak gerak dah. Hendaklah bertayammum. Dengan niat tayammum itu mengharuskan fardu solat. Dan sudah ambil tayammum, setelah itu solat.
solat tidak perlu diulang. Tu kata bila solat dia sama ada dengan wuduk. Wuduk tu tak kira lah dapat meratakan air keseluruhannya ataupun tak terpaksa disapukan dan berbalut ataupun dengan tayammum, maka sembahyang itu sah dan tidak perlu diulang. Yang perlu diulang hanyalah jika sembahyang kerana menghormati waktu saja. Wuduk pun tak boleh, tayammum pun tak boleh. Duduk atas katil nak ambil wuduk tak ada orang tolong. Tayammum pun tak ada alat nak bertayammum. Zuhur dah nak habis dah ni, nak masuk asar, maka sembahyanglah dengan tidak bertayammum dan tidak berwuduk. Sembahyang kerana menghormati waktu. Hak ni saja kena ulang balik bila sembuh nanti. Dua, pesakit yang disahkan oleh pegawai perubatan tidak boleh terkena air pada seluruh tubuh badan atau sebahagian besarnya. Sebahagian besar tu tak boleh nak kena air. Katanya maknanya tak boleh nak jiru mandi, tak boleh pala apa tak boleh. Kalau sekerat pinggang tu boleh. Sekerat pinggang boleh. Bila sekat pinggang boleh, tak boleh juga nak mandi wajib. Pesakit yang disahkan oleh pegawai perubatan tidak boleh terkena air pada seluruh tubuh badan atau seluruh tak boleh ataupun separuh boleh. Atau sebahagian besarnya boleh kena air, artinya pinggang sampai kaki boleh. Tapi bahagian atas ni kepala sampai ke pinggang tak boleh nak kena air. Artinya kalau kena air jadi seeh balik ke itu doktor lah punya hal. Jadi kalau begitu tak boleh nak kena air pada seluruh badan ataupun separuh badan, hendaklah bertayammum. Caranya hendaklah bertayammum. Tayammum dengan niat mengharuskan fardu solat. Sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan fardu solat. Dan setelah itu solatlah. Terus solat. Dia bersolat tadi dengan bertayammum. Sekalipun tidak dengan berwuduk, dengan bertayammum. Bila bertayammum, solat tidak perlu diulang. Macam saya kata tadilah, nampaknya kalau ada dengan berwuduk ataupun dengan bertayammum, solat tidak perlu diulang. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Yang perlu diulang hanyalah solat dengan tidak berwuduk dan tidak bertayammum, kerana solat kerana menghormati waktu, barulah perlu diulang. Jadi nampaknya di sini tidak adalah perkara-perkara yang tidak boleh untuk menunaikan solat. Tiga, pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air, sedangkan kecederaannya sedikit. Sebahagian besar. Sedangkan kecederaannya sedikit saja. Umpamanya betis. Betis. Jadi kecederaannya sedikit. Pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air. Cuma sikit saja daripada tubuh dia, kat mana, kat betis ke, kat peha ke, ataupun kat lengan ke. Tak. Hak tu tempat berbalut lah mana. Berbalutlah, tidak kena air tu. Sebahagian hendaklah mandi dan membasuh bahagian yang boleh terkena air. Jadi caranya, pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air, sedangkan kecederaannya sedikit, sikit saja tempat berbalut, berplastar ke, tak boleh kena air. Hendaklah, caranya hendaklah mandi. Dan
mandi itu membasuh bahagian yang boleh terkena air mengikut kemampuan lah. Selebihnya hak tempat tak boleh nak kena air sikit tu, hendaklah disapu dengan air. Tempat balut sikit tu sapu. Lepas pada mandi sapulah hak tempat berbalut tadi dengan air. Setelah itu solat, dan solat tidak perlu diulang. Solat tidak perlu diulang. Habis. Jika air mandian tetap akan terkena pada kecederaan sekiranya pesakit mandi, artinya kena juga ni. Maknanya balut tadi, balut gaus dengan kapas saja, kemudian balut dengan gaus, dak plaster pun dalam. Kalau gini maknanya kalau mandi resaklah air. Tak. Jika air mandian tetap akan terkena pada kecederaan, pada kecederaan sekiranya pesakit mandi. Kalau mandi kena tetap kena air. Sebab hak balut tu dia balut dak ubuh plaster dalam. Dia ubuh kapas kemudian balut dengan gaus. Tak. Ketika itu hanya perlu bertayamum lah. Sebab kena air, nak mandi tak boleh. Kalau mandi resak tempat hak luka tadi, sebab balutnya tak diletak plaster dahulu, terus saja balut ngegaus. Jadi dia kata ketika itu hanya perlu bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat, dan setelah itu solatlah tak. Tayamum kan dia kena solat segera juga. Solat tidak perlu diulang. Jadi kesimpulan yang kita ambil itu, kalau bertayamum ataupun berwuduk, sekalipun wuduk tak dapat nak meratakan air dengan sempurna, terpaksa dengan sapu saja, ataupun tak boleh nak berwuduk, tak boleh, kena bertayamum, umpamanya mandi wajib. Jadi mandi wajib dia kena meratakan air pada keseluruhan badan, semua anggota badan, tak tempat pada pun. Tapi kalau mari rosaklah pembalut itu, maka tak payah mandi lagi lah, bertayamum lah. Hendaklah bertayamum dengan niat untuk mengharuskan sembahyang dan solat. Jadi solatnya tidak perlu diulang, sebab dia telah bersembahyang dengan bertayamum. Ni dah maknanya kalau orang lelaki tak ada kes, orang puang lah. Hak hik tu tengah sakit, hik mari masa sakit. Dah kan sembahyang tak boleh ditinggal sagi otak berfungsi. Mengangkat hadap besar niat gitulah aku samalah. Begitu. Kalau hak boleh kena air, kalau hak tak boleh kena air, dengan tayamum lah. Aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang. Begitulah. Jadi lepas pada baik dah boleh kena air tu baik, barulah mandi semula. Jadi sembahyang tak qada dah. Ya. Tu. Tadi Zuhur solat menghormati waktu lah. Kemudian asar ada orang tolong bantu lah. Ada orang tolong bantu lah. Maknanya boleh qada lah Zuhur tu selepas mai asar qada lah. Sebab bila menghormati waktu, solat itu kena ulang. Nak ulang selalu ke, nak ulang lepas baik ke, hak dia lah. Dia gitu.
Ya. Ha. Ya. Ha. Yang penting anggota tu bersih dulu. Zakat tu kena bersih. Molek. Dah. Molek tu dia kata, kalau nak pakai hak tula, kena tuang juga buang. Basuh kemaluan. Plastik tu kena tuang, kocok-kocok semula. Tunggang air, buang hak air kecil dalam tu, bolehlah nak pakai balik. Kena buang dulu. Iyalah. Tu mana dia tu maknanya lepas tu mengalir tu tak ada hal lah. Iyalah betul lah setelah kita bersih. Maknanya begitulah juga hak istihadah tu setelah pakai pamper dia tu bukan tak berhenti tu tak apalah, tapi naknya solat lah. Solat itu tidak perlu diulang. Ya. Kita tengok sekali lagi. Sebab benda ni tak perlu laju. Pesakit yang sentiasa berhadas ada. Ni. Muka surat 42. Okay. Pesakit yang sentiasa berhadas. Pesakit yang menghadapi penyakit salas, iaitu keluar air kencing ataupun darah istihadah yang berterusan. Tak. Atau yang seumpamanya lah. Seumpamanya apa dia? Darah istihadah ataupun kencing yang berterusan. Apa dia? Yang membatalkan wuduk seumpamanya ketuk lah tau. Jadi ketuk pun boleh jugalah sumbat kapah. Makna kalau tak sumbat tak habis semayang, nak ketuk dalam semayang. Ada biasa ketuk. Kena sumbat kapah jugalah. Boleh memilih lah. Jadi kalau melakukan salah satu berikut, iaitu nak solat fardu pada setiap waktu menurut mazhab Syafi'i, suci untuk nak solat fardu pada setiap waktu ni. Jadi mengikut mazhab kita lah, mengikut mazhab Syafi'i, sucikan diri daripada najis. Jadi basuh dulu anggota kita yang terkena najis itu. Kalau kemaluan saja, kepala saja, sucilah situ. Ataupun perempuan yang keluar istihadah, basuhlah dulu kemaluan dia itu. Sucikan diri pada najis. Dan gunakan lampin lah. Kalau puan lah, pakai lampin. Atau seumpamanya pada tempat keluar najis. Setelah itu, setelah kita basuh dah, suci dah anggota ni, suci diri kita ni, dah bersih daripada najis. Kat mana lah maknanya? Kalau laki, perempuan di kemaluan lah tak? Kalau laki sebab air kecing, perempuan sebab istihadah. Setelah itu, setelah bersih dah diri pada najis ni, sucikan diri daripada hadas. Artinya ambil wuduk lah maksudnya. Sucikan diri pada hadas itu artinya mengambil wuduk lah. Saja aku makan hadas kecil kan, terus ambil wuduk. Kedua-duanya mesti dilakukan bila setelah masuk waktu solat. Nak bersih diri pun beri masuk waktu dulu baru boleh bersih diri. Kedua-duanya artinya membersihkan diri daripada najis. Dan wuduk hendaklah setelah masuknya waktu solat. Sudah ambil wuduk, segera tunaikan solat. Solat adalah sah. Hukum solatnya adalah sah
dan tidak perlu diulang. Walaupun najis tetap keluar ketika sedang berwuduk dan bersolat. Macam Cik Kamal kata tadi lah, untuk bawa plastik mari sama sekali, najis tetap keluar bukan. Tetapi yang penting, yang pertamanya bersih anggota tu lah. Yang utamanya. Sebab benda ni dia tetap keluar sebab penyakit. Dia penyakit salah. Penyakit kecil yang berterusan. Segera tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Walaupun najis tetap keluar ketika sedang berwuduk dan ketika solat. Nampak jelas tak? Dah, setelah kita ulang ni. Di satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja. Satu wuduk hanyalah boleh digunakan untuk satu solat fardu saja, dan seberapa banyak ibadat sunat yang lain. Nak sembahyang sunat beberapa kali pun tak ada masalah lah. Yang dia naknya yang hak fardu saja, sekali saja dalam satu wuduk. Lepas pada tu nak solat sunat hajat ke, sunat apa, nak baca Quran apa, tak apa. Selagi wuduk itu tidak batal. Okey. Jadi maknanya kalau hak tak mau jamak ni tak. Kalau hak tak nak jamak, tak apalah masuk waktu asar pun tak mau berhenti lagi nak baca Quran, tak ada masalah lah. Dia hak habis dengan hak jamak. Sebenarnya jamak tu baru habis dengan waktu, habisnya waktu zuhur. Okey, kemudian dia kata boleh melakukan jamak. Yang uzur begini boleh melakukan solat dengan jamak, himpun. Bagi solat-solat yang boleh dijamakkan lah. Umpamanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tak boleh jamak. Menurut mazhab Hambali dan pandangan pilihan sebahagian ulama mazhab Syafi'i, ada. Jadi kenapakah ni? Mazhab ikut mazhab Hambali ataupun ikut mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Sebab yang para mazhab ini adalah orang yang mujtahid, bersungguh-sungguh mencari hukum. Jadi semua pendapatnya tidak ada yang salah. Dia dengan pandangan dia, pendapat dia ini, maknanya dia bukan waktu barang-barang tak, dia mujtahid dulu, bersungguh-sungguh, berusaha dulu mencari. Jadi kerana itulah boleh talfiq mengikut mazhab ini, sebab semua ahli mazhab itu dia adalah orang yang mujtahid, orang yang mencari hukum. Di mana hukum-hukum ini tidak ada lagi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tidak berlaku lagi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita boleh pegang pada pendapat mazhab-mazhab ini, sebab mereka itu orang yang mujtahid di atas perkara-perkara yang tidak ada disebut di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata hak ni lebih molek, tidak ada. Hak ni lebih mazhab. Kata Hanafi lebih molek pada Hambali, ataupun kata Maliki lebih molek, tak ada. Semuanya sama saja. Mereka ini golongan orang yang bermujtahid, bersungguh-sungguh mencari hukum untuk membuat fatwa di atas perkara-perkara yang masih belum ada, yang masih belum disebut di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan jamak, hipun bagi solat-solat yang boleh dijamak menurut mazhab Hambali dan pandangan pilihan sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Caranya sucikan diri daripada najis dan hadas. Sucikan diri daripada najis artinya bersihkan diri itu daripada najis, dan hadas artinya mengambil wuduk. Setelah suci maka berwuduklah. Dah, itu maksudnya.
Dan hadas tu berwuduk. Setelah masuk waktu. Bila nak buat? Setelah masuk waktu dulu. Nak basuh diri ke. Kemudian setelah basuh diri, baru berwuduk. Tapi bila tu? Setelah masuk waktu solat. Setelah masuk waktu solat. Dan kemudian lepas pada tu terus solat lah. Tak boleh nak main-main. Sebab najis duk mengalir. Terus solat. Hukumnya solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Sebab dia solat tadi dengan berwuduk. B. Satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu solat fardu. Dan beberapa banyak ibadat sunat yang lain. Satu wuduk tadi kata asalnya, hukum asalnya satu wuduk satu fardu dah. Tapi dah bila jamak berarti dua fardu lah dilakukan. Tak. Itu maksudnya. Satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu solat, iaitu bila jamak. Memanglah dua solat didirikan dalam satu masa. Jadi satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu solat fardu dan beberapa banyak ibadat sunat yang lain selama waktu solat tersebut belum habis. Bila tu solat mana? Contohnya, contoh bersuci dalam waktu zuhur. Boleh ditunaikan solat pada zuhur dan asar secara jamak dan solat-solat fardu yang diqada jika ada, serta ibadat sunat yang lain. Bila? Selama waktu zuhur masih ada. Bila masa asar, habis dah lah penggunaannya. Habis dah lah kebenaran penggunaan wuduk itu. Berlainan hak kata jamak gunakan wuduk hak jamak hak tak ada uzur. Macam kita musafir lah. Tak, maknanya kita sembahyang sunat jamak takhir zuhur dan asar. Wuduk tak habis lagi, masuk pula maghrib. Itu tak ada masalah. Nak pakai wuduk hak tu lagi pun. Hak ni hak mempunyai keuzuran yang ada najisnya. Tak. Pesakit yang menggunakan urine bag atau stoma bag atau colostomy bag tidak mampu menyucikan tempat keluar najis dan menukar atau membersihkan bag tersebut, hendaklah berbuat demikian sekadar termampulah. Pesakit yang menggunakan urine bag atau stoma bag atau colostoma bag jika mampu menyucikan tempat keluar najis dan menukar atau membersihkan beg najis tersebut, hendaklah berbuat demikian secara termampulah. Macam tadilah, buatlah, basuh dulu apa. Tapi kalau tak mampu, terpaksalah juga. Sembahyanglah dengan keadaannya. Kemudian sucikan hak mampulah ni. Kemudian selepas tu beg apa bersih beg, kemudian suci diri daripada hadas kecil ataupun hadas besar dan tunaikanlah solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Okey, kita berhenti di sini dulu. Kita dengar sikitlah tentang kelebihan malam nisfu Sa'ban. Kebetulan malam inilah tempat kita tak? Malam inilah malam nisfu Sa'ban.
Okey. Masa ada sedikit lagi. Kita ambil yang rasanya termampu untuk kita melakukan pada malam nisfu Sa'ban. Tempat kita malam besoklah. Dan amal yang ditutup, yang sangat disuruh, yang sangat disyurkan, mendirikan pada malam nisfu Sa'ban, setengahnya muka surat 101 Ajali. Ada? 101. Saya ambil petik-petikkan je lah ni. Ajali dia tengok kita ada, dia beli lalu. Tapi kita tak baca lah sebaris-baris bila nak habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik 15 daripada bawah. Dalam kurungan. Dan amal yang ditutup, yang sangat disuruh lah, dituntut ni sangat disuruh. Mendirikan pada malam nisfu Sa'ban, setengahnya, iaitu apa dia? Apabila sudah selesai daripada mengerjakan sembahyang maghrib, seperti kata Imam Syahrurudi yang mempunyai Sahibu Awarifil Ma'arif, iaitu yang mengarang kitab Sahibu Awarifil Ma'arif, hendaklah dibaca Yasin. Macam kita duk buat lah. Iaitu hendaklah dibaca Yasin dengannya minta dipanjangkan umur di dalam mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau panjang umur duk buat hak tentu, kalau duk buat hak panjang umur, minta panjang umur, tapi buat kerja perkara yang dilarang oleh Allah, buat jadi kau berat timbangan jahat. Minta dipanjangkan umur di dalam mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah kata maknanya dikatakan panjang umur juga. Duk baik buat banyak. Umur tak panjang, umur 40 mati dah, tapi sepanjang hayat dia tu banyak molek lah amalan yang baik. Sikit sangat hak dak molek pun kalau buat pun dikatakan dipanjangkan umur dah, dipanjangkan umur dalam mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semesti panjang sampai umur 80. Minta dipanjangkan umur di dalam mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baca pula Yasin. Yang kedua, diniatkan supaya diluaskan rezeki yang halal. Hidup memanglah nak rezeki. Nak rezeki, minta diluaskan, dimurahkan rezeki yang halal. Kemudian baca doanya. Dan yang ketiga, setiap hidup pasti akan mati. Mintalah mati di dalam husnul khatimah, dalam penghabisan yang baik, iaitu dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Habis. Baris ketiga daripada bawah jali, dan setengah daripada yang ditutup juga. Setengah daripada yang disuruh, yang diminta, yang disyorkan. Membanyakkan pada malam itu istighfar. Pada malam itu membanyakkan beristighfar, iaitu penghulu istighfar. Banyak dengan membaca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika ala
ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Kalau tak ingat penghulu istighfar, astaghfirullahalazim macam biasalah. Yang penting kita lakukan. Sebab astaghfirullah ni, ya Allah ampunkanlah dosaku. Astaghfirullah ya Allah. Ampunkanlah dosaku. Tuhan yang Maha Besar. Tuhan Maha Agung. Astaghfirullahalazim. Aku bermohon keampunan, maknanya astaghfirullah, aku bermohon keampunan daripadamu. Tuhan yang Maha Besar ataupun Tuhan yang Maha Agung. Maknanya tak ada pun bacalah astagfirullah, janganlah saja. Malam ini, malam. Dan dia kata setengah daripadanya pula yang disuruh juga membanyakkan membaca al-baqiyatus solihat. Apa dia al-baqiyatus solihat? Iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua kita ingat dah tak? Iaitu tasbih yang dibaca dalam solat sunat tasbih. Membanyakkan membaca al-baqiyatus solihat pada malam nisfu Sa'ban itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan setengah daripadanya juga disuruh mengucap istighfar dan taubat. Bagi dirinya dan bagi dua ibu bapa. Beristighfar, bertaubat, mohon keampunan kepada Allah Taala untuk diri kita dan juga untuk diri kedua ibu bapa kita. Jadi pada malam ni beristighfarlah, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita dan untuk diri kedua ibu bapa kedua ibu bapa dan minta ampun demikian juga. Dan setengah daripadanya membanyakkan sembahyang dengan tiada tertentu. Banyakkan sembahyang sunat lah ni. Dengan tiada tertentu seorang diri. Dengan tiada ditentukan bilang-bilangan. Tak tentu banyak mana pun boleh. Hendaklah buat solat sunat. Dan kafiat seperti sunat mutlak lah. Caranya seperti sunat mutlak lah, itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sunat itu hendaklah dilakukan. Nak buat 8 ke, nak buat 10 ke 12. Tapi caranya sebagaimana sunat mutlak, iaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat. Kalau buat 8, 4 salam. Tak. Buat 10, 5 salam. Buat 12, 6 salam. Bergantunglah. Tapi habis. Demikian juga umpama sunat awabin, sunat hajat, sunat tahajud, bangun malam pula bertahajud pula. Dan yang terlebih utamanya daripada sekaliannya, dan yang paling yang terlebih utamanya, yang paling molek, yang paling besar fadilatnya daripada sembahyang sunat-sunat dan sembahyang sunat tadi, yang paling besar fadilatnya ialah dengan ittifaq segala ulama, muafakatlah segala ulama, iaitu sembahyang sunat tasbih. Dan yang paling baiknya, paling afdal, ittifaqlah segala ulama menyatakan di antara solat-solat sunat yang terbaik pada malam itu ialah solat sunat tasbih. Maka hendaklah mengerjakan dia seperti kaifiatnya, seperti bagaimana caranya yang masuk pada kitab fiqh, iaitu
Dengan kalau malam dengan dilakukan 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Artinya 2 kali takbiratul ihram lah. Habis 2 rakaat tahiyat salam, kemudian 2 rakaat lagi, sampailah habisnya. Itu bagaimana melakukannya sebagaimana yang tersebut dalam kitab fiqh. Kalau malam yang afdalnya, yang lebih moleknya dilakukan 4 rakaat dengan 2 salam, iaitu 2 rakaat 1 salam. Dan tasbihnya tadilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada juga setengah tegur dia kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setakat tu. Hak yang ke-15 atau 10 ngabisan baru tersambil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nak merengangkan sedikitlah beban. Tak merengang. Jadi tasbihnya pada masa qiyam, selepas Fatihah, kemudian baca ayat, kemudian tasbih sebanyak 15 kali pada masa qiyam. Kemudian rakaat, selepas subhanallahil azim baca tasbihnya 10, jadi 25. Kemudian duduk antara 2 sujud pula, selepas rabbil firli baca lagi tasbihnya 10, jadi 35. Kemudian sujud yang kedua, jadi 45. Lagi ni. 5 pada masa qiyam 15. Kemudian tidak dia sebut. Kemudian rakaat 10 jadi 25. Tidak lepas pada sami Allah 10 pula. Jadi 35. Sujud yang pertama 10. Jadi 45. Duduk antara 2 sujud 10, 55. Sujud yang kedua 10, 65. Kemudian duduk istirahat, iaitu duduk dulu sebelum naik rakaat yang kedua 10 kali pula, maka cukuplah 75 tasbih pada 1 rakaat. Kali dengan 4, 75 kali 4 300. Sekali sunat tasbih, baca tasbihnya sebanyak 300 kali. Kenapa besarnya ini? Kerana tasbih ini telah dipesang oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Rasulullah ketika baginda naik bermi'raj dahulu. Sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim pesang kepada Nabi Muhammad, buatlah kamu dan pesanlah kepada umatmu supaya membanyakkan menanam tanaman syurga. Lalu Rasulullah tanya, apa dia tanaman syurga itu? Nabi Ibrahim bacalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. 5 kalimah, iaitu subhanallah 1 tanaman, walhamdulillah 2 tanaman, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 3, wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 3, wallahu akbar 4, wala haula wala quwata illa billahil azim 5. Jadi sekali tasbih ditanamkan 5 pohon tanaman surga kepada kita. Jadi kalaulah 1 rakaat 75 tasbih, semuanya 300 tasbih kali dengan 5. Dah 300 kali dengan 5 berapa? 1,500. 1,500 tanaman surga ditanam untuk kita pada sekali solat sunat tasbih.
Itu dia kata, dan dia kata di dalam yang terlebih utamanya solat sunat yang paling utama daripada sekian, daripada sunat hajat, sunat mutlak, sunat tahajud, dengan ittifaq ulama, muafakat segala ulama atasnya, iaitu sembahyang tasbih. Yang lebih sekali juga sembahyang sunat tasbih lah, ittifaq para ulama. Maka hendaklah mengerjakan dia, hendaklah kita mengerjakanlah solat sunat tasbih pada malam nisfu Sa'ban itu, seperti kafiatnya yang masyhur. Dan bagaimana caranya mendirikan solat itu, sebagaimana yang dinyatakanlah mengikut sebagaimana yang dinyatakan mengikut dalam kitab fiqh. Jadi dia kata, dan sekurang-kurangnya sekurang-kurang dak buat juga tasbih sunat lah, maka sekurang-kurangnya kata engkau berdirilah ibadat itu, iaitu lebih daripada sekurang-kurangnya engkau berdiri ibadat itu, iaitu lebih daripada setengah malam. Lebih daripada setengah malam kurang-kurangnya. Atau engkau sembahyang isya serta berjemaah, yang paling kurangnya sembahyanglah isya serta berjemaah dan subuh. Kenapa itu? Kerana ada disebut dalam hadis, sembahyang isya serta jemaah mendapat pahalanya seperti kita berdiri setengah malam, seperti bangun, berzikir, bertasbih dan sebagainya lah pada sepanjang setengah malam. Dan barang siapa sembahyang subuh, dalam hadis baginda mengatakan sembahyang subuh berjemaah seumpama ia mendirikan sembahyang sepanjang-panjang malam. Dah kalau gitu, soalnya buat sama dah juga, tapi buatlah sekurang-kurangnya apa maknanya malam nisfu Sa'ban ni. Pergilah supaya sunat berjemaah. Iyalah tak, sampai itu zaman kita budak-budak tak. Pergi belaka malam tu, pergi semayang belaka, garik isya berjemaah, baca Yasin. Alhamdulillah, terkait itulah maknanya insya-Allah termampulah oleh kita sekurang-kurangnya solat sunat tasbih dan beristighfar, kemudian malamnya baru dah pula bertahajud insya-Allah. Fadilah yang ditawarkan itu yang telah dimaklumkan, dikurniakan kepada kita. Itu saja, alhamdulillah. Kita moga-moga majlis ilmu yang sama kita dayakan ini mendapat keridaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina masyayikhina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'ban wa ballighna Ramadana wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.